Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan sambung semula pengajian yang kedua, iaitu pada membahaskan terjemahan kitab Al-Ibanah wal Ifadah, pada membicarakan tentang hukum haid, nifas dan istihadah. Semalam kita dah bicarakan tentang mukaddimah pengarang bagi kitab ni. Jadi kita tahu maksud dan tujuan karangan kitab ni, iaitu untuk membicarakan dan juga menerangkan satu bab yang sangat penting, iaitu berkaitan darah yang keluar daripada seorang perempuan. Baik, kita terus masuk pada bab yang pertama. Bab 1, pengenalan ringkas darah-darah yang keluar melalui faraj, ini melalui kemaluan perempuan. Ini kita berbicara tentang darah yang keluar melalui faraj perempuan. Dia kata pengalaman yang ringkas lah. Dalam kitab ni seperti mana kita telah nyatakan sebelum ni lah, dia hanya membincangkan perkara yang ringkas. Kalau kita nak perbahasan yang lebih mendalam dan sebagainya, atau kita kena buka kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Tapi memada dah dengan kita untuk sebagai mubtadi', dia panggil sebagai orang yang permulaan. Kalau ikutkan tak permulaan mana lah ni, mungkin kita ni dah lewat nak ngaji dan sebagainya. Tapi untuk kita kembali menjadi orang yang tahu tentang perkara yang berkaitan darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ni, maka kitab ni di antara kitab yang sesuai, kitab asas yang memang sesuai lah untuk dijadikan sebagai panduan. Dalam bab 1 ni ada kandungan bab pada membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah. Bab 1, darah yang keluar melalui kemaluan perempuan, dia terbahagi kepada 3: haid, nifas dan istihadah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan ni terbahagi kepada 3 pembahagian. Dia terbahagi kepada 3 pembahagian. Ada 3 jenis darah. Ini kita bicara tentang darah. Yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas. Dan yang ketiga, darah istihadah. Okey. Dia kena tahu setiap satu ni dia ada definisinya yang tersendiri, dan setiap satu ni dia ada ciri-cirinya yang tersendiri. Ini 3 perkara, 3 jenis darah yang perlu diketahui oleh seorang perempuan. Okey. Jadi kita akan bincang dulu bab yang pertama pada membicarakan tentang darah haid. Ini darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Yang pertama iaitu haid. Jadi dia kata setiap jenis darah ini memiliki ta'rif yang tersendiri. InsyaAllah ta'ala akan menyusul keterangannya. Daripada ta'rif ni lah kita akan dapat membezakan di antara satu-satu jenis darah ni. Kerana terkadang jenis darah ni dia tak boleh dibezakan dengan warna dengan warna sahaja. Kenapa? Kerana terkadang warnanya sama, tetapi terkadang dibezakan di antara haid, nifas dan istihadah melalui waktu keluarnya. Sebab tu kita kena tahu definisi ataupun takrif bagi tiap-tiap kelakuan darah ni, supaya kita dapat bezakan. Yang pertama iaitu darah haid. Kita akan bincang sini dulu. Darah haid. Ta'rif bagi haid. Okey, ta'rif bagi haid, darah haid daripada sudut syarak. Haid itu ialah darah tabi'i, semula jadi yang keluar dari pangkal rahim perempuan dengan cara yang sihat tanpa ada sebab dalam waktu-waktu tertentu. Di situ dia letak dobit perkataan ni ataupun ta'rif ni diambil daripada kitab Mughni Al-Muhtaj dan juga kitab Nihaya Al-Muhtaj. Okey, jadi ta'rif haid ni pada segi syarak iaitu darah
tabi'i, yakni darah semula jadi yang keluar dari pangkal rahim perempuan dengan cara yang sihat tanpa apa-apa sebab dalam waktu-waktu tertentu. Kedua dia kata huraian ta'rif. Kita lihat pada huraian ta'rif ni. Di dalam ta'rif tersebut terkandung 4 perkara. Dalam ta'rif tadi, haid daripada sudut syarak ialah darah tabi'i yang semula jadi, keluar daripada pangkal rahim perempuan dengan cara yang sihat tanpa apa-apa sebab dalam waktu-waktu tertentu. Ini 4 perkara. Okey. Yang pertama, daripada ta'rif yang kita baca, haid ini merupakan, dia kata apa? Darah semula jadi. Semula jadi ni bukan maksud jadi dengan sendiri, taklah. Maksud darah semula jadi ni makna darah yang normal keluar daripada kemaluan perempuan. Memang Allah Ta'ala jadikan orang perempuan sifatnya memiliki darah haid. Fitrah kejadian orang perempuan memang ada darah haid. Darah tabi'i dia panggil. Jadi di antara hikmahnya, orang perempuan yang ada darah haid ni menunjukkan tentang kesempurnaan keadaan dirinya. Mana sihatlah. Orang perempuan yang haidnya normal, maka dia termasuk dalam perempuan yang sihat. Kerana apa? Haid ni darah semula jadi. Dia tak serupa dengan nifas dan istihadah. Kerana nifas dan istihadah ni merupakan darah yang disertakan dengan penyakit. Darah disertakan dengan penyakit. Adapun darah haid, dia merupakan darah semula jadi yang normal keluar daripada kemaluan perempuan. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapatnya apa? Darah ni keluar di mana? Darah ni keluar daripada pangkal rahim. Okey. Keluar dari pangkal rahim. Maksudnya apa? Keluar daripada bahagian paling dalam. Dalam rahim seorang perempuan. Mana dalam kemaluan tu bahagian paling dalam lagi. Keluarnya daripada pangkal rahim. Yang ni tempat keluar darah haid ni, dia keluar daripada kita kata apa ni, lubang yang mana di situlah masuknya zakar bagi suami, bagi lelaki. Dia tak keluar daripada lubang kecil dan dia tak keluar daripada lubang dubur. Jadi kita boleh faham ni. Andai kata kalau ada darah keluar ikut mana? Darah keluar ikut lubang yang kecil. Ini bukan darah haid. Ini bukan darah haid. Ini mungkin masalah penyakit tempat keluar, kita kata penyakit tempat buang air kecil. Ataupun darah keluar ikut mana? Darah keluar ikut dubur. Ini bukan haid, ini buasi orang panggil. Kalau keluar ikut darah ikut dubur. Walaupun kita kata aku keluar darah, cukup 24 jam, 7 hari 7 malam dah keluar darah ikut mana? Ikut punggung. Itu bukan haid orang panggil. Itu dia panggil darah penyakit dengan sebab apa kita panggil buasi atau penyakit yang lain. Jadi haid ni keluar darah yang keluar daripada pangkal rahim. Dia keluar daripada pangkal rahim. Okey, pangkal rahim seorang perempuan. Kerana tu haid tak berlaku bagi orang lelaki. Orang lelaki tak dijadikan haid kerana bukan sifat semula jadi dia ada darah haid. Walaupun dia ubah keadaan dia daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan sekalipun, yang ni dia tak boleh ubah. Yang ni dia tak boleh buat. Doktor tak boleh nak buat benda ni. Sebab tu orang lelaki yang jadi pondang, jadi bapuk dan sebagainya, dia tak boleh buat benda ni. Adapun kalau muka dia boleh buat. Bahagian dada dia boleh buat. Bahagian punggung dia boleh buat. Bahagian tu dia boleh potong buat boleh. Tapi orang ni dia tak boleh buat. Kenapa? Yang ni memang fitrah semula jadi, Allah Ta'ala jadikan kepada orang perempuan saja. Seolah-olahnya kita kata haid ni dia merupakan satu sifat khususiah hanya untuk orang perempuan. Tidak ada pada orang lelaki. Okey, itu kita kena ingat. Baik, yang ketiga, haid ni apa? Keluar dengan jalan sihat. Yang ketiga syaratnya keluar dengan jalan sihat. Keluar dengan jalan sihat, bukan disebabkan sakit atau sebagainya. Bukan kerana sakit, bukan disebabkan sesuatu penyakit dalam perut ke, ataupun penyakit apa kita kata penyakit yang ada pada kemaluan ke dan sebagainya. Bukan kerana tu.
memang keluarnya tu dengan jalan sihat, iaitu dia ada waktu-waktu yang tertentu, dalam keadaan sihat. Berbeza dengan darah nifas dan darah istihadah. Kerana darah istihadah ni memang dikenali dengan darah penyakit pada nama yang lain. Dan nifas ini juga dia termasuk dalam darah yang menyertai kelahiran. Dia bukan darah yang keluar dengan jalan sihat. Okey, jadi mana haid keluar dengan jalan sihat. Tu yang ketiga dia punya definisi dia. Kemudian yang keempat syarat haid ni ataupun takrif bagi haid ni keluar dalam waktu-waktu yang tertentu. Yang keempat, keluar dalam waktu-waktu yang tertentu. Okey, jadi haid ni dia ada tempoh waktu. Keluar dalam waktu-waktu tertentu, sama ada dalam waktu sekurang-kurang haid ataupun waktu sebanyak-banyak haid atau waktu kebiasaannya. Ni insya-Allah dia akan datang penjelasannya. Makna yang keempat ni, syarat yang keempat, keluar dalam waktu yang tertentu, sama ada, dia kata yang pertama sekurang-kurang haid. Waktu sekurang-kurang haid. Yang kedua, waktu sebanyak-banyak haid. Dan yang ketiga, waktu kebiasaan. Dia takkan lebih daripada keadaan yang keluar dia. Sama ada haid tu keluar sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam sehari semalam, ataupun sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Ataupun kebiasaan ni dia ikut kebiasaan perempuan. Kalau 4 hari 4 harilah kebiasaan dia. Kalau 5 lah. Tapi kebiasaannya perempuan ni dia keluar darah 6 ataupun 7 hari. Itu kebiasaannya mengikut kajian yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian sekurang-kurang haid ni dia akan berlaku dalam dua keadaan. Sekurang-kurang haid dia akan berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, terus-menerus. Makna tak terputus. Dia straight je keluar 24 jam. Start pukul 8 pagi 1 hari bulan, kemudian sampai kepada 8 pagi 2 hari bulan. Itu dia panggil 24 jam. Itu dia panggil 24 jam. Ataupun yang ni dia tak terus-menerus, tapi dia panggil terputus-putus. Okey, terputus-putus. Nanti kita akan terangkan lagi lah secara istilah je nanti pada bab yang lagi akan datang. Terputus-putus tapi masih lagi duduk dalam keadaan ni. Terputus-putus sama ada dalam tempoh sebanyak-banyak haid ataupun terputus-putus dalam tempoh kebiasaan bagi haid. Umpama contoh seorang perempuan, kita lihat keadaan terputus-putus. Yang ni katakan 1 hari bulan keluar darah pukul 8 pagi berterusan. Ada jalan dia di kemaluan dia dengan pada pad dia ada sampai bila? Sampai kepada 2 hari bulan pukul 8 pagi. Itu dia panggil 24 jam secara terus menerus. Yang kedua, terputus-putus. Umpama contoh, hari pertama keluar 2 jam. Kemudian berterusan 2 jam sampai pada hari yang ke-15. Bila dihimpunkan keseluruhan darahnya 30 jam. Maka dipanggil haid sebanyak-banyak haid. Kemudian cukup 24 jam dengan sebab terputus-putus, ditambah-tambahkan daripada hari-hari berikutnya. Ataupun dalam tempoh kebiasaan dalam 7 hari. 7 hari, sehari keluar 5 jam. 5 jam, cukup 7 hari. Bila didaratkan 35 jam, maka keseluruhan tu dihukumkan sebagai haid. Mana 24 jam cukup dengan sebab ditambahkan daripada hari-hari yang ada pada tempoh kebiasaan ataupun sebanyak-banyak haid. Okey. Ini nanti kita akan terangkan lebih lagi kalau kita nak lihat dapat kefahaman. Jadi ni pertama yang kita kena lihat. Jadi bila kata haid merupakan darah semula jadi yang keluar daripada seorang perempuan. Kemudian keluarnya daripada mana? Keluarnya dari pangkal rahim, daripada dalam rahim. Kalau anda kata ada berlaku pendarahan, bila cek tengok di bahagian luar saja, ini bukan haid. Bukan haid. Ataupun keluarnya daripada saluran air kencing kita, itu bukan haid. Ataupun keluarnya daripada lubang dubur kita, itu pun bukan haid. Haid mesti keluar daripada pangkal rahim. Kemudian keluarnya dengan jalan sihat, memang tak ada apa-apa penyakit. Memang secara rutinnya kita macam itulah, sebulan sekali.
Dan keluar tu dalam waktu-waktu yang tertentu. Dia ada tempoh waktunya. Sekurang-kurang haid 24 jam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, dan kebiasaan haid 6 ataupun 7 hari, dengan syarat kedua-dua ni mesti cukup 24 jam juga. Okey, baik. Habis tu. Dalil haid. Mana dalil yang menyatakan bahawa haid ni ada bagi orang perempuan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Yang pertama dia kata dalil daripada Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalil yang sahih lah, dalil yang nyata daripada Al-Quran berkenaan tentang darah haid. Jadi kita orang perempuan tak boleh nak menafikan hukum haid pada dia. Kalau dia kata mana ada haid, mana mandai je hukum haid dan sebagainya ni, tak perlu belajar dan sebagainya, tu lihat. Kalau dia ingkar tentang kewajipan mempelajari tentang haid dan mengingkari tentang hukum hakam yang ada berkenaan tentang haid pada seorang perempuan, ingkar dengan sengaja sedangkan ada dalam Al-Quran, boleh jatuh kepada kekufuran. Dan tu kena ingat baik-baik. Maksudnya apa? Dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang haid. Ini daripada kalangan sahabat tu, ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh kerana itu, jauhilah isteri kamu pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gauilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Semoga Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 220. Ini dalil yang pertama daripada ayat Al-Quran. Di dalam ayat ini, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang hukum haid dan najisnya darah haid yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adza. Qul huwa adza. Jadi dengan perkataan qul huwa adza tu, yang itu adalah sesuatu yang kotor, telah menunjukkan tentang hukum haid dan najisnya darah haid. Kemudian para suami pula diperintahkan untuk menjauhi isteri-isterinya ketika haid. Maksud di sini yakni menjauhi bermesra-mesraan dengan isterinya di antara pusat dan lutut. Dan termasuk di sini termasuk menjauhkan diri daripada bersetubuh dengan isterinya. Bukanlah dikehendaki menjauhi perempuan di sini mengasingkan mereka daripada tempat makan, tempat minum dan tempat tinggal. Kerana apa? Kerana itu merupakan adat golongan Yahudi. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis berikut. Jadi golongan-golongan Yahudi ni, bila mereka melihat ada di kalangan perempuan-perempuan mereka yang kedatangan haid, mereka akan buat satu bilik di luar. Di luar rumah tu, maka selama mana kedatangan haid, selama itulah mereka akan diletakkan di dalam luar rumah. Jadi Nabi kata, kamu jangan menyerupai golongan Yahudi dan kamu jangan menyerupai golongan Nasrani. Yahudi maknanya dia asing betul, sampai makan tak bersama, duduk tak bersama, tidur tak bersama, kemudian ada bilik suku luar rumah. Adapun Nasrani ni lagi teruk. Maksudnya apa? Dia tidak ada perpisahan. Haid ke tak haid ke, dia semacam je. Nabi kata kamu jangan berkelakuan seumpama tu. Jadi maknanya bukanlah maksud mengasingkan, jangan mendekati kepada isteri-isteri tu, maksudnya menjauhi mereka sampai mereka duduk luar rumah. Tak. Yang dimaksudkan di sini ialah menjauhi bermesra-mesraan. Yang tak boleh nak mengambil seronok di antara pusat dan lutut, dan tidak boleh untuk bersetubuh dengan isterinya. Daripada Anas, hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, annal yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Surah Al-Baqarah ayat 22 ila akhiril ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya bahawa orang-orang Yahudi, jika seseorang isteri di kalangan mereka mengalami haid, maka mereka tidak mahu memberi makan kepadanya, mana tak nak bersama, dan mengasingkan mereka daripada rumah. Tidak lama kemudian para sahabat bertanyakan kepada Nabi, lalu turunlah ayat 222 surah Al-Baqarah. Maka Nabi SAW pun jelaskan, lakukanlah apa sahaja yang kamu nak ketika haid, kecuali nikah, yakni kecuali kamu bersetubuh. Maksud Nabi kecuali nikah tu maksudnya kecuali bersetubuh. Maknanya tak boleh bersetubuh dan tak boleh mengambil seronok dengan isteri di antara pusat dan lutut. Itu yang tak boleh. Adapun nak makan bersama ke, nak tidur bersama, nak duduk serumah bersama, tu tak jadi masalah. Okey. Kemudian hadis yang kedua daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhun nabiyya fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ta'arraqul arqa wa ana haidun thumma unawiluhun nabiyya fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Maksudnya aku pernah minum ketika sedang haid, lalu sisa minuman itu aku berikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW meletakkan mulutnya pada bahagian gelas yang terkena mulut aku, dan beliau meminumnya. Juga aku memakan daging yang melekat pada tulang ketika aku sedang haid, lalu aku berikan kepada Nabi, maka beliau meletakkan mulutnya di bahagian yang terkena mulutku. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, kitab yang membicarakan tentang haid. Jadi apa yang Aisyah ceritakan, bagaimana keadaan Rasulullah bermesra dengan Aisyah walaupun ketika itu Aisyah sedang kedatangan haid. Yang pertama, Aisyah bila dia minum, kemudian dia menyerahkan bekas minumannya kepada Rasulullah. Jadi Nabi ambil bekas tu, Nabi cari mana tempat bekas mulut Aisyah, Nabi minum kat situ. Sedangkan Aisyah sedang haid ketika tu. Kemudian ada ketika Aisyah sedang makan daging, di mana tempat gigitnya Aisyah, di situlah Nabi akan meletakkan gigitannya. Ni Nabi nak tunjukkan tentang mesranya dia dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni nak menunjukkan bahawa ketika perempuan kedatangan haid, mana tak kisahlah nak makan sama ke, nak minum sama ke, nak duduk sama, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, jangan sampai melakukan persetubuhan dan jangan sampai mengambil seronok di tempat yang ditegah bermula daripada pusat sampai kepada lutut. Yang ketiga, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan kepalanya itu pada pangkuanku, sedang aku dalam keadaan haid, lalu beliau membacakan akan Al-Quran. Jadi Nabi, dia ada ketika mana mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya ketika berbaring di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Aisyah waktu tu dalam keadaan haid lah, mana tak ada masalah lah. Nak bermesra dengan isteri, nak baring nak baring dekat peha dan sebagainya, tapi dalam keadaan berlapik lah. Mana ketika tak jadi satu kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam ayat tersebut, yakni ayat surah Al-Baqarah ayat 222 tu, bahawa seorang suami tidak boleh menyetubuhi isterinya ketika haid. Apabila darah berhenti dan ia telah mandi, maka suami dibolehkan semula menyetubuhi isterinya pada tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya larangan ni ketika mana? Ketika kedatangan haid. Dan bila boleh bersama? Setelah isteri itu selesai daripada mandi. Kalau dia dah kering tapi tak mandi lagi, maka tak boleh juga nak bersama ketika tu. Masih lagi diharamkan untuk bersama. Syaratnya lepas dah bersih, mandi. Lepas mandi baru boleh bersama dengan suami. Baik. Kemudian dalil daripada hadis pula. Dalil daripada hadis. Tadi dalil daripada Al-Quran. Kemudian dibawakan hadis menerangkan tentang ayat Al-Quran tersebut.
Kemudian ni dalil daripada hadis Nabi SAW. Antaranya sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaishi radhiyallahu anha. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki shalah. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Maksudnya, apabila datang haid, maka hendaklah engkau tinggalkan solat. Dan apabila tempohnya, yakni tempoh haid telah berlalu, maka hendaklah engkau membasuh darah yang ada pada diri engkau, yakni mandilah, dan engkau hendaklah menunaikan solat. Okey, maknanya bila kedatangan haid, di antara perkara yang diharamkan ialah solat. Apabila telah suci, maka bersegeralah supaya mandi. Jangan bertangguh-tangguh lagi. Nanti dalam kitab ni dia akan terangkan kewajipan untuk bersegera mandi dan bab pada membicarakan tentang qada solat bagi perempuan yang telah suci daripada haid. Okey. Hikmah di sebalik darah haid. Sikit lagi sebelum kita berhenti pada bab membicarakan tentang nifas. Hikmah di sebalik darah haid. Apa hikmah di sebalik adanya darah haid bagi seorang perempuan? Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepadaku, ini kepada pengarang, dan kepada kamu, yakni orang yang mempelajari kitab ni, bahawa haid adalah sesuatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak perempuan Adam, yakni anak cucu Adam, sebagai ujian dan cubaan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan haid ini sebagai satu ujian dan juga cubaan kepada siapa ni? Kepada anak-anak perempuan daripada kalangan anak cucu Adam yang perempuan. Maknanya kalangan orang perempuan lah, muslimat. Dia sebagai satu ujian dan juga cubaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersabar dalam menghadapinya, maka diberikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah sabit dalam hadis yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang haid, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Maksudnya sesungguhnya ini merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas anak-anak perempuan Adam. Apa dia perkara yang telah ditetapkan? Iaitu perkara yang berkaitan tentang haid. Jadi setiap anak-anak Adam yang perempuan, yakni anak cucu Adam yang perempuan, lahirnya mereka itu dah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya urusan darah yang berkaitan dengan haid. Itu di antara hikmahnya. Dan di antara hikmah yang lain, kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul A'izah, dia ada membicarakan tentang haid ni, hikmahnya apa? Menjadi tanda tentang perempuan itu termasuk dalam perempuan yang sihat. Orang perempuan yang sihat tandanya apa? Haidnya teratur. Kalau haidnya tak teratur, dia termasuk dalam perempuan yang tidak sihat. Dan yang di antara hikmah yang lain, hikmah haid ni, dengan sebab ada haid, dia menunjukkan tanda kemungkinan perempuan itu subur untuk menghamilkan anak. Bila ada darah haid, itu dia berkemungkinan untuk hamil. Biasanya macam tu. Kalau tak ada ni, mana kemungkinan untuk hamil tu agak susah. Itu sebahagian daripada hikmah di sebalik darah haid yang keluar pada orang perempuan. Jadi ini satu perkara yang baiklah, yang perlu kita ketahui. Okey, habis pada membicarakan tentang definisi haid. Nanti insya-Allah kita akan masuk pada membicarakan fasal yang kedua, iaitu membicarakan tentang nifas pula. Lepas daripada habis bab definisi ataupun ta'rif, baru dia kembali membicarakan tentang tempoh bagi haid, kemudian segala masalah yang ada pada bab haid ni. Okey, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada malam esok. Bagi mereka yang nak kitab Al-Ibanah ni, kitab terjemahan ni, mungkin di ruang komen tu ada letakkan nombor telefon penjual ataupun pengedar yang bertanggungjawab lah untuk jual kitab ni. Mungkin boleh terus berhubung dengan dia dan bertanya harga dan sebagainya, pengurusan pos dan sebagainya, boleh bertanya dengan dia. Adapun saya ni, saya tak ada jual kitab ni.
Jadi boleh tanya dengan dia bagaimana cara nak beli dan sebagainya, boleh berhubung melalui nombor telefon yang kita sediakan di ruang komen tu lah. Jadi insya-Allah kalau esok lusa kita tepah tu bolehlah, kalau dalam waktu terdekat ni kita boleh dapat kitab tu dan boleh jadikan sebagai rujukan. Kalau sementara tak ada kitab ni, kita tetap akan bekalkan nota melalui salinan yang ada di ruang komen tu insya-Allah. Okey, jadi kita akan sambung lagi kuliah kita pada malam esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.